InsyaAllah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram was-sahabati wa masyaallah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Maksudnya bersegeralah kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang luasnya antara langit dengan bumi. Sediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz. Dan orang-orang yang menahankan kemarahannya. Wal 'afina 'anil nas. Dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala cinta pada orang yang berbuat kebajikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala kebajikan, yang saya lebihkan kefahaman dalam agama. InsyaAllah. Muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah lagi kita dapat bersama pada malam ini. Kita sambung kuliah kita, kitab Jauhar Marhum. Baik, kita berada di muka surat 209
dan riwayat daripada Adam bin Iyas. Adam ibnu Iyas. Betul tak? 209. Siapa ada kitab Isyamak? Mana perempuan lagi ni? Ada? 3-4 orang. 3-4 orang, maknanya 7. 3-4 orang 7. Lelaki 8. Baik. Dan riwayat daripada Ibnu Iyas, daripada Ibn Abbas, pada tafsiran ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Iza ra'aitahum fi makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Iza ra'aitahum fi makanin ba'id, maksudnya apabila melihat oleh neraka akan mereka daripada yang jauh, jarak yang jauh, sami'u laha taghayyuzan wa zafira, mendengar mereka itu baginya akan marahnya dan suara nyalanya. Suara kan? Dan suara nyalanya. Apabila melihat oleh neraka akan mereka itu daripada jauh, mendengar mereka itu baginya akan marahnya. Mendengar siapa ni yang mendengar ni? Semua manusia lah, semua makhluk yang terdapat di padang mahsyar. Mereka semua mendengar akan suara neraka. Bila neraka itu mengaum, kan, terdengarlah suaranya. Dan suara nyalaannya, menyala dia pun terdengar juga. Masya-Allah. Inilah menyatakan tentang kedahsyatan neraka tu. Yang ini apabila mereka melihat oleh neraka akan mereka itu daripada yang jauh, mendengar mereka itu baginya akan marahnya dan suara nyalanya. Apa katanya? Katanya iaitu perjalanan 100 tahun. Iaitu perjalanannya 100 tahun. Mana jarak je lah. Jarak antara manusia, makhluk dengan neraka tu. Kalau nak ikirkan jaraknya 100 tahun. Jaraknya. Tapi dengarlah kuat. Macam tu. Dahsyatnya. Dan demikian lagi, itu didatangkan dengan neraka Jahannam, dituntun akan dia dengan 70,000 zimam. Memegang dengan tiap-tiap satu zimam itu 70,000 malaikat. Zimam ni macam tali lah je tu. Tali neraka tu, dia ada ikatan neraka tu. Dia tali dia. Jadi dia datang ke neraka tadi, dituntun. Tuntun ni mana tuntun? Ditarik kan? Ditarikkan dia dengan 70,000 zimam. Memegang dengan tiap-tiap satu zimam 70,000 malaikat. Jikalau ditanggalkan dia, saya datang menerkam dia akan atas ahli mawaqif. Mawqif ataupun mawqif ni maknanya manusia yang berada di padang mahsyar itu. Semana kalau sati ikatan tadi itu terputus lah. Terputus ataupun tertanggal tadi katanya, maka neraka akan menerkam segala makhluk yang terdapat di padang mahsyar itu. InsyaAllah. Disebut dalam kitab ni lah. Baik. Jadi setiap zimam itu dipegang oleh 70,000 malaikat. 70,000 malaikat. Sedangkan zimamnya 70,000. Satu tali 70,000. Tali itu jumlahnya 70,000. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Setiap tali. Bayangkanlah. Kan? Gitu. Jikalau ditanggalkan dia, saya datang menerkam dia atas ahli mawqif. Mawqif ni mana penduduk pada masyarakat itu. Atas tiap-tiap orang yang ahli kebajikan dan yang fajir. Ini orang fasik. Mana dia akan sambarlah sama ada orang
orang soleh ke, tak soleh ke, orang kebajikan ke, orang fajir ni, orang berdosa atau fasik pun juga akan disambar oleh api neraka itu. Kalau terlepas lah, tali itu terlepas. Kalau tak terlepas, tak adalah. Itu tu. Atas tiap-tiap orang yang ahli kebajikan dan yang fasik ataupun fajir, berdosa lah. Padahal mendengar mereka itu, baginya akan marahnya dan mengeramnya. Marahnya dan mengerang. Ngerang lah. Mengerang kan? Mengerang lah. Mengerang. Gitu. Macam mana cakap mengerang kan? Sakit kan? Mengerang. Kalau sakit kan mengerang kan? Mengerang. Sakit lutut kan? Sakit lutut. Kena gaul kan? Mengerang itu. Boleh? Baik. Seterusnya, maka mengeram ia sekali mengerang dia sekali mengerang, maka tiada tinggal setitik air mata melainkan segera keluarnya. Kemudian mengerang ia sekali mengerang yang kedua, memutuskan segala hati daripada tempatnya dan langit-langit daripada halkumnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa balagatil qulubu al-hanajir, dan sempitlah segala hati akan segala hakum. Sempitlah segala hati akan segala hakum. Ni nak menggambarkanlah suasana kedahsyatan dia lah neraka tu. Sehingga kan kalau seandainya dia sekali mengerang tu, mengaung kan, maka boleh tercabutlah kan, kepala kita pun mungkin tercabut kan. Kalau sebut sini hati kan, memutuskan segala hati daripada tempatnya dan memutuskan langit-langit daripada halkum. Langit dan halkum kan susah nak pisah. Kat situ ada langit-langit, situ dah ada halkum. Susah nak pisah kan, rapat kan. Jadi walau macam mana pun susah nak diceraikan, ditanggalkan, dia boleh cerai lah, boleh tanggal. Hasil daripada kedahsyatan neraka, kebengisan neraka itulah. Sebabnya naklah kita kan beringat-ingat, sentiasa mengerjakan benda-benda baik, amal soleh dan sebagainya. Mudah-mudahan dia jadi bekalan besarlah untuk kita akhirat insya-Allah. Boleh? Mikrofon ni macam nak tak nak ini. Kuat ke? Tak kuat, tak dengar. Kuat Ya. Dengar aku lah. Dia arah ke sana. Speaker tu tak tahu. Baik, dan riwayat daripada Ka'ab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada satu hari dan aku di sisinya, hai Ka'ab, menakuti olehmu akan kami. Maka kataku, hai Amirul Mukminin, berbuat amal olehmu akan amal seorang lelaki, jikalau ia sempurna pada hari kiamat dengan amal 70 Nabi, nescaya berkehendak ia akan bertambah amalnya. Kerana melihat barang yang engkau lihat, yakni daripada saat huru hara kiamat, katanya tambah olehmu akan daku. Macam tu. Tak tambah kan? Macam tu. Boleh? Maksudnya, dari riwayat pada Ka'ab katanya, kata Umar bin Khattab, dia kata, pada suatu hari dan aku di sisinya. Siapa di sisinya? Ka'ab lah. Jadi Ka'ab ni duduk di sisi dengan Umar. Sayyidina Umar lah. Maka apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, hai Ka'ab, dia kata, menakuti olehmu akan kami. Mana takut oleh kamu lah. Menakuti olehmu akan kami. Manalah kamu takutlah, mana suruh beramal lah macam tu. Maka kataku, hai Amirul Mukminin, berbuat amal olehmu akan amal seorang lelaki. Nampak? Ka'ab pun bagi nasihat pada Umar. Umar pun minta nasihat daripada Ka'ab.
Ni nak nyatakan bahawa sifat rendah dirinya lah Umar ni. Walaupun Umar ni Amirul Mukminin, tapi ada masanya dia pun terima juga nasihat daripada sahabat lain. Bukan separuh pada kita ni memang kadang bila orang menasihat kan, tak boleh terima nasihat kan. Susah nak terima nasihat. Dia betul. Aku telah fikir semasak-masaknya, dia kata. Aku telah berfikir daripada A sampai Z. Oh, tak payah nasihat aku. Dah separuh pada kalangan kita kan, tak boleh terima nasihat. Tapi Umar lainlah, dia boleh. Jadi dia kata pada Ka'ab, hai Ka'ab, menakuti ulima akan kami. Maknanya bagi pesan lah pada kami, wahai Ka'ab, bagilah kami nasihat. Maka kataku, kata Ka'ab, hai Amirul Mukminin, berbuat amal olehmu akan amal seorang lelaki. Jikalau dia sempurna pada hari kiamat dengan amal 70 Nabi, nescaya berkehendak ia akan bertambah amalnya. Kerana barang yang kau lihat, ini daripada sangat huru hara kiamat tadi. Jadi Ka'ab pesan pada Sayyidina Umar, dia kata, walaupun amalan kau macam mana hebat sekalipun, kan, kau pun belum tentu selamat. Kerana kedahsyatan kiamat itulah, dahsyat kiamat. Jadi kau pun berkehendak kau punya amal bertambah. Macam tu. Tapi nak buat macam mana? Dah kiamat. Baik, kemudian katanya lagi Umar, tambah olehmu akan kami, wahai Ka'ab. Mana minta lagi supaya Ka'ab bagi nasihat pada Umar. Maka kataku Ka'ab, hai Amirul Mukminin, jikalau dibukakan daripada Jahannam dengan sekadar lubang hidung lembu pada masyrik, masyrik ni timur, dan seseorang itu pada maghrib, pada barat, nescaya menggelegak otaknya sehingga mengalir ia daripada panas, sangat panasnya. Masya Allah, tuan-tuan. Nak nyatakan tentang kepanasan kiamat. Matahari pun kadang kita dah tak tahan dah. Cuba tuan-tuan duduk tengah-tengah panas tu. Tak larat tak duduk tengah panas? Tak larat pun. Paling tidak pun sekejap dah. Kalau suruh berdiri 1 jam, 2 jam tengah panas, tak larat ke? Tak larat. Panas kan? Panas. Tengah hari tu, kalau ada awan, kalau mondung, okeylah. Hujan lobek, okeylah. Kan? Tapi kalau tak ada awan, cuba berdiri tengah panas. Itu matahari tu, belum neraka. Neraka lagi dahsyat dah. Jadi kata Ka'ab, dia kata, hai Amirul Mukminin, jikalau dibukakan daripada Jahannam dengan sekadar lubang hidung lembu. Lubang hidung lembu besar ke kecil? Kecil lah. Kecuali kalau lembu besar lah. Besar lembu besar, lubang hidung dia. Kecil lembu, kecil lubang hidung dia. Jadi kalau dibuka sekadar lubang hidung lembu, neraka itu dibuka dari masyrik, masyrik timur, dan ada seseorang di masyrik barat. Dia menggelegak otaknya sehingga mengalir ia daripada sangat panasnya neraka itu. Masya Allah, panasnya. Baik. Kemudian katanya, tambah olehmu akan kami, wahai Ka'ab. Jadi Umar pun minta lagi, nasihatkan kami, ya Ka'ab, bagi lagi nasihat. Kataku Ka'ab, hai Amirul Mukminin, bahwasanya neraka Jahannam itu manakala mengerang ia pada hari kiamat sekali mengerang, nescaya tiada tinggal malaikat yang mukarrabin, malaikat yang dekat pada Allah, dan Nabi yang dipilih, melainkan rebah mereka itu atas 2 lututnya. Masya Allah. Sekali mengerang. Mengerang tu kan, orang sakit, macam mana dia sakit mengerang? Macam tu lah. Aduh kan. Kalau sekali mengerang, dah gebah. Kalau 2 kali mengerang, 3 kali, 10 kali dia mengerang. Jadi neraka Jahannam tu manakala mengerang dia pada hari kiamat sekali mengerang, nescaya tiada tinggal malaikat yang mukarrab, malaikat yang mukarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah
Subhanahu ta'ala. Dan Nabi ni pilih. Walaupun Nabi ni kita tahulah Nabi ni maksum kan. Nabi ni maksum, Nabi ni orang yang hebat, orang yang bagus, akhlak dan sebagainya. Semua Nabi, para Rasul begitu juga. Semuanya kalau terdengar kiamat tadi mengeram, maka rebahlah mereka itu atas dua lututnya dan berkata tiap-tiap seorang daripada mereka itu, hai Tuhanku, diriku, tiada aku minta akan dikau pada hari ini melainkan bagi diriku. Tiada aku minta akan dikau pada hari ini melainkan bagi diriku. Kemudian katanya, hai mukminin, adakah tiada ini dalam kitab Allah? Jadi ada tak benda ni disebut dalam kitab Allah? Kata itu firman Allah Subhanahu wa taala, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Yauma ta'ti kullu nafsin, pada hari kiamat itu ialah hari yang mendatang bagi tiap-tiap yang seorang membantahi ia daripada dirinya. Setiap orang akan membantahin mana bantahlah. Bantahlah setiap amalan yang mereka buat tu. Takut nanti masuk neraka, jadi berbantahlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak nak bantah macam mana dia Tuhan. Masing-masing akan cuba berdebatlah. Berdebat, kalau seandainya dia ni tak ada ahli neraka, sudah tentu dia nak berdebatlah. Kalau tak ada ahli syurga, apa nak debat? Kan? Kalau dia tak ada kan, dia amalan yang baik, soleh, buku catatan amalan yang bagus, semuanya ditunjuk pada dia, diberi daripada tengah kanan dan depan, okey, selamat. Buat apa nak berbantah dengan Allah Ta'ala? Yang nak berbantah ni biasanya orang tak selamat. Allah Ta'ala hukumkan dia masuk neraka sebabkan amalan-amalan jahat dia. Ni orang ni lah yang nak bantah dengan Allah Ta'ala ni. Baik. Jadi bila mereka nak bantah pada Allah dan naik saksi oleh segala lidah, tangan, kaki, telinga, mata, kulit, bumi, malam, siang, malaikat hafazah dan segala amal yang dikerjakan dia pada dunia, semuanya naik saksi lah. Lidah dikunci. Lidah dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak cakap apa-apa. Jadi yang bercakap tu, okey, tangan kata, ya benar aku ada buat. Mata, ya benar aku ada lihat. Telinga, ya benar aku ada dengar. Kaki, ya benar ada aku buat. Aku ada melangkah. Buat benda tak elok kan. Jadi semua akan ada saksi lah. Kulit, siang, malam, malaikat hafazah. Macam tu. Dan segala amal yang dikerjakan dia pada dunia. Maka sekaliannya menaik saksi atasnya dengan kejahatan atau baginya dengan kebajikan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala Quran, yauma